Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Pelajaran kita pada hari ini dalam pelajaran ibadah yang kita akan belajar adalah berkenaan dengan solat sunat. Tajuk pelajaran ibadah kita iaitu solat sunat. Sebelum ni kita telah mempelajari berkenaan dengan solat ketika uzur dan juga di dalam kenderaan. Hari ini kita masuk pula kepada solat sunat. Sebelum kita kita teruskan dengan solat sunat ini. Apa maksud ataupun pengertian solat sunat ini? Dalam Islam ada dua jenis, terdiri daripada perkara wajib dan perkara sunat. Ada perintah Allah yang berbentuk wajib, ada perintah Allah yang berbentuk sunat. Perintah Allah yang berbentuk wajib dalam ibadah solat yang kita sebut solat fardu ataupun solat 5 waktu itu. Dan yang kedua, ada juga solat yang termasuk hukum sunat. Sebelum kita nak teruskan apakah solat sunat, jenis-jenis solat sunat, kita hendaklah tahu dulu apakah maksud solat sunat itu. Okey, cuba lihat murid-murid. Okey, cuba baca. Solat yang dianjurkan oleh syarak untuk dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Itu pengertian solat sunat. Solat yang kita lakukan itu dianjurkan, digalakkan oleh syarak dalam Islam. Islam menganjurkan, menggalakkan untuk kita buat solat ini tetapi tak diwajibkan. Maknanya solat ini solat yang tak diwajibkan untuk kita lakukan, kita tunaikan. Hanya solat ini adalah solat sunat saja. Digalakkan untuk kita buat. Maknanya ibadat ini, solat ini adalah kita buat secara sukarela. Sama ada kita nak buat ataupun tak mau buat, itu terpulang kepada kita masing-masing. Itu di pengertian solat sunat. Dari sudut hukum pula, sesiapa yang melakukannya, iaitu melakukan solat sunat ini, akan mendapat ganjaran pahala. Dan sesiapa yang tidak melakukannya tidak berdosa. Ini hukum orang sembahyang solat sunat ini. Kalau dia buat, dia dapat pahala. Kalau dia tak buat, dia tak berdosa pun. Cuma untungnya orang yang melakukan solat sunat ini, dia mendapat ganjaran pahala. Rugi orang yang tidak melakukan ibadat solat sunat ini, walaupun tidak berdosa tapi tidak mendapat pahala lah. Kita kena nampak bahawa orang yang melakukan solat sunat ni mendapat keuntungan dari sudut pahala, walaupun tidak melakukan itu tak berdosa. Tidak berdosa. Iaitu pengertian solat sunat. Kedua, kita lihat pada hari ini iaitu berkenaan dengan apakah dalil solat sunat itu. Apakah bukti ataupun hujah dalam Islam berkenaan dengan ibadat solat sunat ini? Okay, cuba kita lihat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut iaitu Nabi sebut ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusalliha wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi salatih. Maksudnya, artinya Allah tidak memperhatikan sesuatu amal perbuatan hamba yang lebih utama dari 2 rakaat salat sunat yang dikerjakan. Maknanya Allah akan memberi perhatian yang tinggi kepada amal perbuatan seorang hamba itu. Allah bila kita melakukan 2 rakaat solat sunat. 2 rakaat solat sunat ini sangat-sangat diberi perhatian oleh Allah Ta'ala. Sangat-sangat Allah ambil perhatian yang kita lakukan solat sunat 2 rakaat ini. Sesungguhnya Nabi sebut sesungguhnya rahmat Allah selalu dicurahkan ke atas hamba selama ia dalam solat. Selama mana ia berada dalam keadaan solat sunat, Allah akan sentiasa
turunkan rahmat ke atas hamba tersebut. Ini keutamaan solat sunat yang dianjurkan dalam Islam. Dan dianjurkan oleh Rasulullah juga, solat sunat ini antara lain ialah untuk menampung kekurangan yang berlaku semasa kita tunaikan solat fardu. Itu antara kelebihan solat sunat lah. Nak menampung apa-apa saja kekurangan yang berlaku semasa kita melaksanakan solat fardu 5 waktu itu. Mungkin ada kekurangan. Mungkin kita tidak khusyuk. Ada kekurangan-kekurangan dalam solat fardu itu, boleh ditampung kekurangan tersebut dengan solat fardu yang kita kerjakan. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, yang bermaksud sesungguhnya solat sunat akan menyempurnakan solat fardu pada hari kiamat. Hari kiamat nanti, solat fardu yang mempunyai kekurangan akan disempurnakan oleh solat sunat kita. Sebab tu penting juga untuk kita laksanakan solat sunat, kerana ia adalah pelengkap dan penyempurna kepada kekurangan solat fardu yang kita tunaikan. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.